الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang yang mulia ini, kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk kita diberikan peluang menyambung semula untuk tafsir Juz'u Amma. Dan insya-Allah kita akan memasuki ayat yang ke-8 untuk petang ini, dan saya akan bacakan dari ayat yang ke-8 sehinggalah pada firman Allah Taala, hinggalah pada ayat yang ke ayat yang ke-13. Ya, yang ke-8 sehinggalah pada ayat yang ke-13 ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى صدق الله العظيم. Yang bermaksud, ingatlah sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali untuk menerima balasan. Adakah engkau nampak baiknya orang yang melarang atau orang yang menghalang itu? Yakni menghalang seorang hamba Allah apabila ia ingin mengerjakan salat. Adakah engkau nampak buruknya jika ia berada di atas jalan yang betul? Atau ia menyuruh orang bertakwa, yakni jangan melakukan syirik kepada Allah? Adakah engkau nampak terlepasnya ia daripada azab jika ia tetap mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepadanya serta ia masih berpaling ingkar? Baik, demikian adalah terjemahan bagi ayat ke-8 sehinggalah pada ayat yang ke-13. Pada ayat ini Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang beberapa sifat-sifat orang yang melampaui batas yang kita telah bincangkan pada ayat sebelumnya, iaitu ayat yang ke-6. Demikian juga sifat orang-orang yang memiliki istighna, iaitu merasa dirinya serba cukup atau serba hebat tanpa perlu untuk ia meletakkan pergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. So kita kembali lagi semula kepada ayat ini. Ayat ini diturunkan menceritakan tentang perihal Abu Jahal, atau nama sebenarnya adalah Amr ataupun Umar bin Hisham, yang mana Allah Ta'ala menceritakan tentang kemelampauan yang telah dilakukan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala mengaibkan ia dengan perbuatannya itu di dalam Quran. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan bermula daripada ayat ke-8 ini,
sehinggalah kepada bermula pada ayat ke-9 sehinggalah kepada ayat yang ke-13. Baik. Jadi kita kembali semula untuk kita melihat tafsiran dan beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripadanya. Baik. Yang pertama Allah sebut inna ila rabbikar ruj'a. Maksudnya adalah segala apa nikmat yang Allah berikan kepada manusia dalam kehidupannya di dunia ini, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya semuanya akan diambil semula oleh Allah Ta'ala. Ya, ianya semuanya diambil ataupun akan diambil semula oleh Allah Ta'ala, ataupun ia semuanya akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini menunjukkan pada kita setiap nikmat yang Allah berikan pada kita, ia datang daripada Allah dan ia juga akan dikembalikan semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ia datang daripada Allah dan akan dikembali semula kepada Allah. Sebab itulah apabila kita ditimpa sesuatu musibah, kita diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita mengucapkan perkataan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Iaitu kita disuruh untuk mengucapkan sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita semua kelak akan dikembalikan. Baik. Itu satu tafsiran, ya. Jadi ayat ini Allah memberi pengajaran kepada kita, tidak ada sesuatu pun yang manusia miliki di dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang manusia milik di dunia ini. Sebaliknya semuanya adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada seluruh apa yang Allah berikan. Kecuali Allah memberikan kepada manusia untuk mereka memiliki dua perkara sahaja. Allah benarkan kita memiliki hal itu. Jadi semua perkara adalah milik Allah. Semua milik Allah. Baik kesihatan kita, harta kita, keluarga kita, anak pinak kita dan semua milik Allah. Kecuali Allah izinkan kita miliki dua benda ni sahaja yang akan kekal menjadi milik kita. Yang pertama adalah merupakan ganjaran pahala atas amalan yang kita kerjakan. Jadi setiap amal soleh yang kita buat, hatta amal kita tu pun bukan milik kita, milik Allah sebab kita buat kerana Allah. Tetapi yang Allah izinkan ia menjadi milik kita adalah amal yang diterima. Bila amal tu diterima, amal tu diberikan pahala oleh Allah, Allah izinkan ia menjadi milik kita. Allah benarkan ia menjadi milik kita. Maka kerana itulah kita dapat menikmati dengan apa yang Allah berikan itu dengan imbalan syurga Allah pada hari kiamat. Ya. Tetapi secara asasnya amal tu bukan milik kita. Sebab tu kita tak berhak untuk riak, tak berhak untuk mengungkit. Cuma bila amal tu Allah terima, pahala di atas amal tu Allah berikan ia menjadi milik kita. Allah benarkan, izinkan. Itu pemberian Allah. Walaupun asalnya bukan milik kita pahala tu pun. Yang keduanya adalah merupakan dosa. Setiap perbuatan keingkaran, kedurhakaan yang kita buat itu, ia adalah merupakan milik kita. Ya, dosa pun milik kita, perbuatan zalim dan kemungkaran itu juga milik kita. Sebab itu benda-benda yang jahat tidak akan sampai kepada Allah.
So Allah kata dalam Quran, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima yang sampai kepadanya adalah dari pekerjaan orang-orang yang bertakwa. Ada pun orang yang kafir, orang yang zalim, orang yang fasik, semua perbuatan amalan mereka tu adalah milik mereka. Dan atas kejahatan yang mereka buat itu, Allah jadikan dosanya juga milik kita. Jadi sebab itu, berdasarkan kepada tafsiran tadi, mengajarkan kepada kita secara tadaburnya adalah betapa manusia perlu menyedari yang benar-benar menjadi milik mereka hanyalah merupakan dosa dan kezaliman dan maksiat yang mereka lakukan, ataupun adalah amalan yang Allah Ta'ala terima dan berikan ganjaran pahala padanya. Itu pun pahala pun kita tak tahu dah jadi milik kita ke belum. Kita tahunya setelah Allah menghisap, setelah Allah menghitung, dan setelah Allah Ta'ala menilainya. Tapi yang pastinya, setiap dosa yang kita buat, itu confirm akan menjadi milik manusia. Kerana itulah pada hari akhirat, Allah Ta'ala sebut, وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. Manusia itu akan memikul dan menanggung dosa mereka dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan atau mereka buat zalim ke atasnya. Jadi bila kita sedar, kita ni apa pun yang kita ada, yang sebenarnya dosa kita lah yang kita milik. Ya. Dan perbuatan jahat yang kita buat itulah milik kita, yang kekal pada kita. Ya. Yang kita duk bangga sama ada sihatnya, sama ada kayanya, sama ada cerdiknya, apa saja, itu bukanlah milik kita yang layak dan wajar untuk kita banggakan. Ya. Dan satu lagi yang menjadi milik kita pun yang kita tak tahu sekarang, kita tahu di hari akhirat, adalah amal-amal yang kita kerjakan setelah Allah menghitung, menilai dan menghisapnya. Baik. Kemudiannya, ayat ini juga memberikan tafsiran yang kedua. Ar-ruj'a kat sini memberi maksud kepada Allah lah manusia itu akan dikembalikan. Dikembalikan maknanya akan dihidupkan semula. Maknanya kita akan hidup semula pada hari akhirat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah Ta'ala ingin menyatakan tidak ada sesuatu pun yang ada pada kita yang tidak akan dibangkitkan bersama kita kelak pada hari akhirat. Semuanya akan dibangkitkan bersama dengan kita kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitung, menghisap dan juga akan membalas setiap daripada perbuatan itu. Okey. Berdasarkan tafsiran itu, di sini kita kena fahami bahawasanya semua yang Allah Ta'ala ciptakan ini daripada kita, semuanya akan dikembalikan di hari akhirat untuk kita menerima pembalasan. Maka para ulama membincangkan apakah perkara yang akan dibangkitkan bersama kita kelak. Ada beberapa perkara yang akan dibangunkan bersama dengan kita pada hari qiyamah. Yang pertama, yang akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat itu adalah merupakan agama kita atau iman kita. Maksudnya setiap kepercayaan manusia ke atas sesuatu perkara atau agama yang ia anuti, ia semua ruj'a, akan dibangkitkan semula pada hari kiamat. Maksudnya seseorang tu akan bangkit pada hari kiamat mengikut agama apa yang dia anuti, mengikut kepercayaan apa yang ia imani. Maka sebab itu sebaik-baik mereka yang kembali kepada Allah
adalah mereka yang kembali sebagai seorang Muslim dan kembali sebagai seorang mukmin. Yang keduanya, yang akan dikembalikan bersama-sama dengan manusia itu pada hari kiamat adalah amalannya. Maka sebab itu Allah akan hadirkan amalan manusia. Sama ada amalannya yang baik maupun amalannya yang buruk. Dan sebaik-baik mereka yang kembali kepada Allah itu adalah mereka yang kembali kepada Allah dengan membawa pulang amalan yang saleh. Sebab tu Allah kata dalam Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah." Sesiapa yang ingin kembali bertemu dengan Allah Ta'ala, ya, sesiapa yang ingin kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan yang baik, maka hendaklah ia melakukan amal yang soleh. Hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Maka di sini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita membawa pulang amal yang baik. Ya. Yang ketiga, yang akan dibawa pulang, dibangkitkan bersama-sama dengan kita pada hari kiamat juga, selain daripada amal baik atau amal dosa, amalan yang jahat, yang buruk, yang dosa pada hari akhirat. Yang ketiganya, yang kita akan bawa pulang adalah nikmat. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, seluruh nikmat yang Allah pernah kurniakan pada kita, semuanya akan dihadirkan balik dalam bentuknya masing-masing untuk Allah Ta'ala menghisapnya. Ini sebagaimana juga yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, "Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian akan ditanya dan disoal pada manusia itu akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. So maknanya setiap nikmat yang Allah berikan pada kita ni, Allah akan timbang, Allah akan hisap sama ada manusia itu dahulu mensyukurinya ataupun mengkufurinya. Ya, mensyukurinya ataupun mengkufurinya. Salah satu. Ya. Maka sebab tu beruntunglah sesiapa yang balik bertemu dengan Allah pada hari akhirat dalam keadaan dia itu bersyukur. Dalam keadaan dia menjadi hamba yang bersyukur. Maka mereka itu akan mendapat keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain daripada itu, yang akan dikembalikan bersama-sama dengan manusia kelak pada hari akhirat juga, selain daripada iman dan amalnya, selain daripada amalannya, selain daripada nikmatnya, yang keempat adalah yang bersama-sama dengan mereka itu adalah merupakan keluarganya. Ya, disebutkan di sini ailatuhu, ahli keluarganya juga akan dibangkitkan bersama-sama dengannya pada hari kiamat, dan demikian juga semua manusia yang pernah ia, yang disebut sebagai yang keseluruhan ini dipanggil saksi. Semua manusia yang pernah menyaksikan kebaikannya atau yang menyaksikan kejahatannya. Jadi 5 perkara lah semuanya. Jadi selain daripada amal, yang akan dikembali bersama-sama dengan manusia pada hari akhirat itu adalah ahli keluarganya. Sebab itulah Allah ceritakan dalam Quran, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani." Allah cerita manusia itu akan lari daripada anak pinaknya, lari daripada ibu bapanya dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka itu semua juga akan dibangkitkan bersama dengan mereka pada hari kiamat, kerana keluarga-keluarga inilah yang akan menjadi saksi ataupun yang akan menjadi penuntut
yang akan menuntut segala tuntutan pada mereka itu pada hari kiamat. Termasuklah semua manusia yang mengenalnya, yang menjadi saksi atas kebaikan dan keburukannya, atau yang pernah dianiayai, yang pernah disakiti atau dianiayai olehnya, kesemuanya itu juga akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat nanti. Okey, baik. Kemudian kita kembali kepada ayat yang seterusnya. Allah menyatakan ara'aital ladzi yanha. Allah Ta'ala sebut antara sifat yang Allah Ta'ala benci kepada orang yang melampau batas atau kepada orang yang memiliki sifat istighna itu, merasa kecukupan itu pada dirinya, apabila dia bersifat yanha. Sebab ada riwayat ini ketika ayat ini diturunkan, kata Abdullah bin Abbas, Abu Jahal tengok Nabi SAW sedang solat di Kaabah. Lalu kata Abu Jahal, aku akan halang Muhammad dari solat di hadapan Kaabah. Jika ia tetap ingin melakukannya, setelah aku menghalangnya, aku akan memijak batang lehernya. Aku akan memijak batang lehernya. Maksudnya dia ugut Nabi SAW, dia halang Nabi untuk solat. Dia kata kalau Nabi buat juga, dia nak pijak leher Nabi SAW, nak pijak kepala Nabi SAW. Nak hentak-hentak. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, baginda takutkan balik Abu Jahal, baginda kata, kalau kau tetap melakukannya ketika aku solat, la akhadhathul malaikah. Malaikat akan memukul kamu. Ini malaikat akan menyakiti kau balik. Itu menyebabkan Abu Jahal merasa takut sebab dia percaya. Nabi takkan cakap bohong, dia percaya. Cuma dia angkuh dan sombong je. Akhirnya, dia membiarkan Nabi SAW solat tanpa ia berani menghalanginya. Ya, ada setengah riwayat Abu Jahal kata, kalau aku lihat Nabi masih solat di hadapan Kaabah, la aqtulanna. Saya aku akan membunuh dia. Maka kat sini menunjukkan pada kita berdasarkan tafsiran tadi, ada beberapa pengajaran. Pengajaran yang pertama, berdasarkan tafsir ayat itu tadi menunjukkan bahawasanya sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala itu di antaranya adalah sifat orang yang suka menghalang. Iaitu menghalang ini dengan dua makna kata para ulama. Satu, menghalang dirinya. Yang kedua, menghalang orang lain. So, sifat menghalang ini pada dua maksud ini dibenci oleh Allah Ta'ala. Kerana dia sifat yang menyebabkan manusia itu tidak mau bertaubat dan kekal berada di dalam kesesatan. Atau kekal berada di dalam kekufuran. Jadi sifat yang pertama, gambaran yang pertama kepada menghalang ini, iaitu menghalang dirinya. Menghalang dirinya sendiri daripada beriman dan daripada bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maknanya apa saja perbuatan yang kita menghalang diri kita, sama ada halang diri buat baik, halang diri untuk menolong orang, halang diri daripada mentaati Allah, apa sahaja sifat yang menghalang diri kita daripada mentaati Allah, sama ada sifat sombong ke, sifat bakhil ke, sifat apa sekalipun, ia termasuk di antara sifat yang dilaknat dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Abu Jahal dia menghalang dirinya untuk beriman, maka dia juga menghalang orang lain daripada beriman juga. Maka dekat sini yang kedua yang Allah benci adalah orang yang menghalang orang lain setelah menghalang dirinya sendiri untuk berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya sifat yang kedua ni adalah dia bukan sekadar menghalang dirinya, bahkan
dia juga menghalang orang lain, ya, dia juga menghalang orang lain daripada beriman kepada Allah. Sama ada dia menghalang orang daripada beriman dan dia menghalang dirinya juga daripada beriman, atau dia menghalang orang lain daripada berbuat kebaikan, atau menghalang dirinya sendiri untuk berbuat kebaikan, ataupun dia menghalang dirinya daripada mendapatkan menerima hidayah Allah, atau menghalang orang lain daripada mendapat hidayah Allah Ta'ala. Jadi ini adalah sifat yang tercela, sebab perbuatan menyekat orang berbuat kebaikan atau menghalang orang berbuat ketaatan atau menghalang diri sendiri, ia termasuk di antara perkara yang dibenci, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini menunjukkan pada kita, tidak boleh seseorang itu menghalang dirinya setelah sampai kepadanya peringatan Allah. Maksudnya dia tak boleh halang dirinya untuk buat kebaikan setelah sampai kepadanya peringatan daripada Allah. Jika dia tetap menghalang dirinya, maka dia termasuk di antara golongan yang yanha. Ya, termasuk dalam golongan orang yang yanha. Yang kedua, iaitu dia tidak boleh untuk menghalang orang lain daripada berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana perbuatan menghalang orang lain untuk mendapatkan haknya atau menghalang orang lain daripada berbuat ketaatan, ia termasuk daripada perbuatan orang yang zalim. Ya, kerana ia dikategorikan sebagai sifat orang yang zalim. Ya. Okey, baik. Kemudian kita lanjutkan semula pada ayat yang ke berapa ni? 10. Ayat yang ke-10, abdan idza shalla. Yang mana Allah Ta'ala kata, orang yang salat, seorang hamba yang dihalang untuk salat. Di sini Allah Ta'ala sebut perkataan salat adalah untuk menggambarkan keutamaan salat. Sebenarnya Abu Jahal bukan halang Nabi untuk salat saja. Bahkan Abu Jahal halang Nabi macam-macam perkara. Macam-macam kebaikan yang Abu Jahal halang Nabi SAW. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut tentang solat sahaja? Kenapa tak sebut Abu Jahal ni halang semua kebaikan, sedangkan dia juga menghalang dakwah Nabi, menghalang macam-macam. Tapi kenapa berpada dengan menyebutkan tentang menghalang solat? Walhal yang lain juga Abu Jahal menghalanginya. Maka di sini menunjukkan pada kita tentang keutamaan solat. Keutamaan solat. Kerana ulama memberikan maksud pengajarannya, sesiapa yang menghalang dirinya untuk solat, maka ia terhalang daripada mendapat segala bentuk kebaikan di sisi Allah. Sebab tu semua kebaikan terletak kuncinya pada solat. Sesiapa yang memelihara solatnya, sesiapa yang menjaga solatnya, maka Allah Ta'ala akan membukakan baginya dan untuknya pintu-pintu kebaikan baginya. Ya, segala macam bentuk pintu kebaikan akan dibukakan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya. Kerana kunci kebaikan itu terletak pada ibadat salat. Baik. Yang kedua, sesiapa yang menghalang dirinya untuk salat, maknanya dia sendiri tak nak salat, atau menghalang orang lain untuk salat, seperti menghalang orang untuk ke masjid, menghalang dan menyekat orang lain untuk melaksanakan ibadat salat di kawasan yang terbuka, atau menghalang orang lain untuk salat walaupun di kawasan yang tertutup, apa sajalah yang tujuannya sekat dan halang orang untuk beribadat, yakni untuk salat, maka ia termasuk di antara sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan inilah yang disebut sebagai seburuk-buruk orang yang zalim. Jadi seburuk-buruk orang yang zalim bukan sekadar orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala atau orang yang membunuh orang lain, tetapi antara seburuk-buruk perbuatan orang yang zalim itu adalah apabila seseorang itu menghalang orang lain daripada melakukan ibadat solat. Ini menunjukkan solat ini sangat memberikan impak dan kesan yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia, sehingga kan ia dilarang, ditegah untuk sesiapa sahaja menghalangi orang lain daripada mereka mengerjakan ibadat solat itu. Tak kisahlah apa saja bentuk halangan yang mereka cuba halangi. Sama ada menghalang orang ke masjid ke, menghalang orang untuk solat berjemaah ke, menghalang orang untuk menunaikan solat secara bersendirian ke, tanpa ada sebarang keuzuran. Tapi kalau macam dulu ada keuzuran wabak dan sebagainya, itu lainlah. Ini tanpa ada sebarang keuzuran. Dan yang keduanya di sini menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala sentiasa menjadi pembantu dan penolong kepada orang yang menjaga ibadah salatnya. Sebab setelah Allah Ta'ala menakutkan Abu Jahal dengan memberi peringatan, dengan dia mengganggu Nabi SAW, maka ia akan disakiti oleh azab Allah yang akan menimpa dirinya. Kemudiannya kita lihat kat sini, Allah Ta'ala sebut pula tentang abdan idza solat tadi tu, menunjukkan kepada kita bahawasanya orang yang solat ni sentiasa dibantu dan ditolong oleh Allah Ta'ala. Sama ada dengan kadar segera ataupun dengan kadar berikutnya, maknanya kemudiannya. Sama ada Allah tolong terus ataupun Allah tolong beberapa ketika kemudiannya. Ini adalah menunjukkan kepentingan dan keutamaan salat dan dekatnya hubungan orang yang salat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudiannya kita tengok pada ayat seterusnya, ara'aita in kana 'alal huda. Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, tidakkah kamu wahai manusia menyaksikan orang yang Abu Jahal halang untuk dia solat tu adalah orang yang berada di atas jalan yang benar. Mereka adalah orang yang tekun kepada Allah, yang khusyuk kepada Allah, yang sentiasa banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Maka itu menunjukkan kepada kita bahawasanya sesiapa yang sekejap ya. Siapa pula call ni sekejap. Okey. Okey, di sini disebutkan ara'aita in kana 'alal huda, kata Allah. Tidakkah kamu melihat orang yang Abu Jahal halang itu adalah orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Abu Jahal yang menghalang itu tidak berada di atas petunjuk Allah yang lurus. Di sini menunjukkan setelah Allah cerita kepada kita tentang kepentingan ibadat solat itu untuk diwujudkan dan dibiasakan agar manusia menjaga ibadat solat itu, kemudian Allah Ta'ala sebut antara salah satu tanda atau ciri-ciri orang yang Allah Ta'ala berikan ia berada di atas hidayah Allah, antaranya adalah orang yang menjaga solat. Orang yang menjaga solat. Sebab tu lepas Allah Ta'ala sebut tentang solat, Allah sebut tentang hidayah. Kalau nak menggambarkan manusia tidak akan mampu untuk iaitu manusia tidak akan mampu untuk istiqamah di dalam
amal ibadatnya atau salatnya, melainkan mereka yang terlebih dahulu Allah berikan kepadanya petunjuknya. Okey, maka daripada ayat ini ada beberapa pengajaran penting yang perlu kita ambil iktibar daripadanya. Iaitu yang pertama adalah pentingnya untuk sentiasa berada di atas petunjuk Allah. Okey, macam mana kita nak berada di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala? Agar sentiasa kita berada di atas petunjuk Allah Taala itu. Supaya Allah tidak memesongkannya dan tidak mengalihkannya. Maka di sana para ulama telah menyusunkan beberapa amalannya itu. Baik, yang pertamanya, untuk seseorang itu alal huda, sentiasa kekal di atas petunjuk Allah, ialah berada di atas agama yang benar. Dia mesti first kali, dia mesti memilih agama yang benar dan berpegang kepada agama yang benar itu. Itu nombor satu. Yang keduanya, untuk ia berada di atas kebenaran agama yang benar itu, ia perlu untuk memiliki ilmu yang betul. Ilmu yang benar. Kerana apabila seseorang itu tidak mengikuti ilmu yang betul atau ilmu yang benar, maka ia boleh, ataupun kalau dia itu jahil, maka ia boleh menyimpang daripada kebenaran ilmu tersebut. Maksudnya dia boleh jadi orang-orang yang, orang kata apa, orang-orang yang tersasar lah, ya, orang-orang yang tersasar kerana dia tidak memiliki ilmu dalam menjadikan ia sebagai panduan di dalam kehidupan mereka. Baik, yang kedua adalah ilmu setelah daripada hidayah Allah Ta'ala itu sendiri. Kemudian yang keduanya, untuk berada di atas ilmu itu, untuk berada di atas petunjuk Allah Ta'ala itu, hendaklah seseorang itu sentiasa istidamatul zikir. Disebutkan oleh para ulama, sentiasa ia bermulazamah atau sentiasa ia melakukan zikrullah. Ya, kerana orang yang kerap berzikir, termasuklah padanya orang yang kerap memohon ampun kepada Allah. Yang maknanya sebaik-baik antara zikir itu adalah dia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga, ya, adalah mereka itu orang-orang yang sentiasa berada di atas petunjuk Allah Ta'ala itu tadi. Ya, maknanya selain daripada itu, betapa pentingnya seseorang itu sentiasa ingat pada Allah, sentiasa berzikir kepada Allah dalam apa jua keadaan sekalipun, dia tidak menjadi lalai dan tidak menjadi alpa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas dalam ayat Quran, Allah Ta'ala menyebutkan, fadhkuruni azkurkum. Siapa yang ingat kepada aku, kata Allah, maka Allah Ta'ala akan mengingati dia. Maksudnya kalau siapa yang banyak berzikir pada Allah, maka Allah Ta'ala akan sentiasa mengingatinya. Jadi macam mana cara Allah mengingati hambanya? Iaitu Allah kekalkan ia di atas nikmat hidayah itu. Ya. Termasuklah dalam sentiasa mengingati Allah tu dengan membaca ayat Qurannya ataupun berzikir kepadanya, ingat pada perintahnya. Itu termasuk dalam semua hal-hal yang berkaitan dengan zikirlah, iaitu tafakur dan sebagainya. Kemudian untuk sentiasa berada di atas petunjuk Allah Ta'ala adalah muhasabah. Betapa pentingnya untuk seseorang itu bermuhasabah, mengoreksi dirinya, apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, selama ini meredakannya ataupun sebaliknya. Ya, ini pun salah satu daripada perkara yang penting. Kemudian yang seterusnya, antara perkara yang penting juga adalah hendaklah seseorang itu sentiasa berdoa
dan memohon agar Allah berikan kepadanya petunjuk dan Allah Ta'ala berikan kepadanya panduan di atas petunjuk Allah Ta'ala itu. Yang berikutnya, orang yang Allah berikan padanya di atas petunjuk adalah orang yang sentiasa duduk di sampingnya orang-orang dan teman-teman yang saleh. Kalau di sekeliling Abu Jahal tu ataupun yang seumpama dengannya adalah orang-orang yang tidak baik, maka akan bertambahlah keburukan demi keburukan ke atas seseorang itu. Ya, jadi penting ya untuk kita melihat tentang hal ini. Ya, baik. Kemudian antara lainnya adalah sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan keampunan, ya, dan sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala selain daripada ada teman yang baik. Kerana itu juga salah satu asbab untuk Allah berikan seseorang itu berada di atas petunjuk Allah Ta'ala selama mana dia tidak menjauhkan diri daripada taubat kepada Allah dan sentiasa uh, menginsafi kekurangannya, maka selama itulah ya, ia akan uh, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu di antara beberapa perkara daripadanya. Okay, kita berhenti dulu sekadar itu hingga pada ayat yang ke berapa ni tadi, ayat ke-11. Nanti insya-Allah kita akan menyambung semula pada ayat yang ke-12 insya-Allah, iaitu sambungan mengenai perintah Allah, mengenai tuntutan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.